Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-51. InsyaAllah pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-73 hingga ayat ke-75 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini, dan kami pula bukanlah pencuri. Orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Mereka menjawab balasannya, sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-73 hingga ayat ke-75 dengan menyatakan bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf sangat terkejut mendengar tuduhan dari pegawai Nabi Yusuf itu. Lantas mereka menjawab, sebelum ini kami telah datang ke Mesir dan ketika itu pegawai kerajaan memeriksa identiti kami. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk mengintip kamu atau membuat kerosakan di negeri ini. Dan kamu juga mengetahui bahawa kami bukanlah pencuri. Setelah para pegawai mendengar jawapan ini, mereka berkata, kalau begitu, apakah hukuman sekiranya piala itu dijumpai di tempat kamu sehingga terbukti bahawa kamu adalah pendusta? Mereka menjawab, balasannya ialah sekiranya barang itu ditemukan di dalam karung salah seorang dari kami, maka dia sendirilah menerima akibatnya. Adapun anggota rombongan yang lain, maka tidak dapat dituntut atau ditahan. Demikianlah agama kami memberi pembalasan kepada orang yang zalim. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Abu Yahya bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan mentafsirkan ayat ke-73 hingga 75 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayat ini merupakan penegasan yang disuarakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf AS bahawa mereka menafikan perbuatan mencuri. Kemudian Nabi Yusuf tidak mengikut undang raja yang sepatutnya dilaksanakan ke atas pencuri, iaitu dengan memukul pencuri dan disuruh menggantikan 2 kali ganda barang yang dicuri. Tetapi mengikut syariat Nabi Yaqub AS. Menurut syariat Nabi Yaqub, sesiapa yang mencuri maka hukumannya dijadikan pembantu atau orang suruhan selama setahun.
Oleh itu Nabi Yusuf AS melaksanakan hukuman tersebut kepada mereka, saudara-saudaranya pada masa yang sama agar saudaranya Bunyamin tetap ada bersamanya. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-73 hingga 75 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa apabila menerima tuduhan sebagai pencuri, sudah tentu adik-beradik Nabi Yusuf AS merasa terkejut dan menafikan sekeras-kerasnya perbuatan itu. Mereka membalas, demi Allah, kamu telah perhatikan keadaan kami berulang-ulang kali. Demi Allah, kamu telah perhatikan keadaan kami berkali-kali bahawa kami tidak datang ke Mesir untuk melakukan kerosakan, terutamanya untuk mencuri. Bagaimana pula kami nak mencuri harta orang yang telah memuliakan kami dengan sebaik-baiknya? Kami tidak pernah mencuri walaupun hanya sekali. Tetapi pegawai meneruskan usaha mereka untuk menyiasat, lantas bertanya, apakah hukuman jika kamu didapati bersalah mencuri? Kerana yakin tidak akan terbukti bersalah, maka di antara saudara Yusuf menjawab, hukumannya adalah sesiapa yang di dalam kenderaannya ditemukan copak milik raja, dialah pencurinya dan dia dijadikan orang suruhan oleh pemilik barang tersebut. Menurut syariat Nabi Yaqub AS pada waktu itu, pencuri akan dihukum dengan menjadi orang suruhan oleh sepemilik barang yang dicuri selama 1 tahun. Ringkasnya, firman Allah Subhanahu Taala ini menjelaskan tentang usaha Nabi Yusuf agar saudaranya Bunyamin dapat tinggal bersamanya di Mesir. Kemudian Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-73 hingga 75 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf AS meyakinkan bahawa mereka tidak mencuri dan menafikan tuduhan mencuri. Kata mereka, kami disuruh oleh ayah kami datang membeli gandum di sini kerana kekurangan gandum di negeri kami dan harganya telah kami bayar. Kami tidak akan melakukan perbuatan sejahat itu, mengganggu keamanan dalam negeri ini, melakukan pekerjaan hina sedemikian dan kami bukanlah pencuri. Kemudian pegawai yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf AS berkata, maka apakah balasannya jika ternyata kamu berdusta? Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa mereka terus membalas dengan tidak berfikir lama kerana memang yakin mereka tidak mencuri. Mereka berkata, balasannya ialah barang siapa yang ditemui barang itu di dalam kenderaannya, maka dia itulah yang mendapat hukumannya. Dan mereka berkata selanjutnya, demikianlah akan kami hukum orang yang zalim. Dia itu adalah zalim, merosakkan hubungan yang baik dengan pembesar Mesir dengan melakukan perbuatan mencuri barang hak milik kerajaan sehingga saudara-saudaranya mendapat malu. Semua bersepakat menjawab sedemikian kerana semuanya merasakan bahawa bukanlah mereka yang mencuri. Mereka pun dibawa menghadap bendahara Nabi Yusuf AS yang akan memeriksa barang mereka satu persatu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-73 hingga ayat ke-75 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-73 hingga ayat ke-75 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai perkataan yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf AS dengan maksud membersihkan diri dari tuduhan mencuri. Kemudian pegawai Mesir terus bertanya mengenai apakah hukuman atau balasan sekiranya mereka berdusta. Dengan yakin mereka menjawab, sesiapa saja yang di dalam karungnya ditemukan copak itu, maka dialah pencuri dan harus bersedia menerima balasannya. Syariat Nabi Yaqub AS menetapkan bahawa balasan kepada pencuri adalah dijadikan hamba sahaya kepada tuan empunya barang selama 1 tahun. Demikianlah Allah membalas kejahatan orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-73 dan hingga ayat ke-75 surah Yusuf ini memberi penjelasan kepada kita bahawa dibolehkan menggunakan pelbagai teknik dan strategi bagi mencapai sesuatu tujuan atau mendapatkan semula hak dengan syarat tidak melanggar syariat agama. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili melalui kitabnya Tafsir An-Nur menjelaskan bahawa mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan strategi dalam perkara yang mubah dan untuk mendapatkan hak sebagaimana kisah
Yusuf AS yang meletakkan alat sukatan di karung adiknya Bunyamin, dan kisah Nabi Ayub AS dengan isterinya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT di dalam surah As-Sad ayat ke-44, wa khuz biyadika dhiqsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau merosakkan sumpah itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Imam Ibn Katsir melalui kitabnya Tafsir Ibn Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, mentafsirkan ayat ke-44 surah Sad, menyatakan bahawa Nabi Ayub AS merasa marah terhadap isterinya disebabkan satu perbuatan yang telah dilakukan isterinya, bahkan telah bersumpah bahawa jika Allah SWT memberinya kesembuhan, baginda benar-benar akan memukul isterinya dengan 100 kali pukulan. Setelah Allah SWT menyembuhkannya, maka tidaklah layak jika isterinya yang telah berjasa dengan memberi layanan dan kasih sayang serta kebaikan kepadanya dibalas dengan pukulan. Akhirnya Allah SWT memberikan petunjuk melalui wahyunya yang menganjurkan kepada Nabi Ayub AS untuk mengambil sebanyak 100 batang lidi yang semuanya dijadikan satu, lalu dipukul kepada isterinya sekali pukul. Dengan melakukan demikian berarti Nabi Ayub telah memenuhi sumpahnya dan tidak melanggarnya serta telah menunaikan nazarnya. Selain itu, Rasulullah SAW pernah mengajar strategi supaya menjual kurma yang kurang mutunya agar mendapat wang dirham, dan membeli kurma yang elok kualitinya dengan menggunakan wang dirham itu. Hadisnya ialah an Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janibin faqala Rasulullah akullu tamrin Khaybar hakaza qala la wallahi ya Rasulullah inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'aini wa sa'aini bisalasati faqala Rasulullah la taf'al bi' al-jam'a bid-darahim summa bta' bid-darahim janiba. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah memberi tugasan kepada seorang lelaki untuk memungut hasil di Khaybar. Maka mereka datang dengan membawa kurma janib, iaitu kurma yang paling baik mutunya yang bukan berasal dari Khaybar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, adakah semua kurma Khaybar seperti ini? Orang itu menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku membelinya 1 gantang kurma janib ini dengan 2 gantang kurma Khaybar, dan 2 gantang kurma janib dengan 3 gantang kurma Khaybar sebagai bayarannya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah begitu, akan tetapi tukarlah dengan jumlah yang sama, atau jualah yang ini kurma yang kurang mutunya, dan belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan kurma yang kurang mutunya tadi. Kemudian timbangannya mestilah sama. Hadis riwayat Bukhari. Sila pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-73 hingga ayat ke-75 surah Yusuf ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa mematuhi syariat atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh syarak. Sesuatu perkara yang ingin dilaksanakan perlu diperhatikan serta diperhalusi dengan baik agar sentiasa selari dengan syariat Islam. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah memperbanyakkan berdoa kepada Allah agar dipandu segala urusan serta diberi ilham dalam melaksanakan ibadah supaya mendapat kelancaran dan beroleh rahmat darinya di dunia dan di akhirat. Umat Islam hendaklah membudayakan sikap berani berhujah untuk mempertahankan diri sekiranya berlaku sesuatu tuduhan atas dakwaan yang melibatkan maruah diri. Kita perlu mengemukakan hujah yang realistik dan relevan agar bersih dari tuduhan yang buruk itu. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi.
pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.